Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan. Nama Cikgu Maizura daripada SMK Labuan. Hari ini Cikgu nak ajak semua murid-murid untuk menjauhi gejala sosial. Ancaman gejala sosial, apa tu? Kamu sebagai murid-murid perlu ingat bahawa masa remaja adalah waktu yang mesti diisi dengan kejayaan dalam pendidikan. Ini ialah maklumat yang paling jelas dan penting untuk menjamin kejayaan yang baik dan kebahagiaan semasa dewasa. Sebilangan remaja yang terlupa dan menyeleweng dari matlamat asal mereka untuk belajar. Sebaliknya, mereka terpengaruh dengan pelbagai anasir negatif seperti bersifat malas dan tidak bermotivasi, terpengaruh dengan rakan-rakan yang bersikap negatif, tidak berdisiplin dan tidak minat dengan akademik. Akibatnya, pencapaian akademik mulai merosot dan pelajar semakin melampau dan inginkan kebebasan, keseronokan dan akhirnya terjebak dengan gejala sosial dan jenayah seperti penanggihan dada, lumba haram, rompakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya gejala sosial mempunyai hubungan yang berlawanan dengan pencapaian akademik yang baik. Ini bermaksud jika pelajar tidak terlibat atau menjauhi gejala sosial, pencapaian akademik pasti tinggi. Namun, jika pelajar terlibat dengan gejala sosial, pelajaran secara automatik akan merosot. Gejala sosial boleh memusnahkan matlamat akademik dan masa depan murid-murid. Kalau murid-murid masih ingat dengan kes seorang pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah yang mati dibelasah di dalam tandas sekolah oleh sekumpulan 14 pelajar senior di asrama sekolah mereka. Mangsa berusia 16 tahun mengalami kecederaan yang serius di kepala, di usus dan di hati dan akhirnya meninggal dunia di hospital. Sehubungan dengan itu, polis telah menahan 14 pelajar lelaki tingkatan 5 sekolah berkenaan untuk siasatan. Setelah siasatan dijalankan, 8 pelajar tingkatan 5 yang berusia 17 tahun yang akan menduduki peperiksaan SPM dituduh melakukan gejala sosial berbentuk keganasan dan jenayah kerana memukul pelajar tingkatan 4 tadi dan akhirnya menyebabkan kematian. Jika sabit kesalahan, 8 pelajar berkenaan boleh dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Namun oleh kerana mereka masih di bawah umur, hukuman mereka ditukar kepada hukuman penjara seumur hidup. Kes ini yang cikgu ceritakan sepatutnya memberikan pengajaran kepada semua pelajar. Ingat, anda mempunyai matlamat untuk belajar. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang negatif dan terlibat dengan gejala sosial. Jika tidak, murid-murid pasti akan menyesal. Di belakang cikgu, bersama-sama lampiran ini, cikgu sertakan keratan-keratan akhbar mengenai pelakuan kes-kes gejala sosial yang melanda remaja, murid-murid sekolah. Ini membuktikan bahawa penglibatan pelajar dalam gejala sosial dan jenayah agak berleluasa dan sangat menakutkan. Kepada murid-murid di luar sana, para remaja, ambillah kes ini sebagai tauladan dan pengajaran. Tinggalkanlah keinginan untuk bebas dan bergembira kerana ianya hanyalah kepalsuan yang boleh merosakkan murid-murid. Sebaliknya, tumpukanlah perhatian kepada akademik untuk menjamin kerjaya yang cemerlang kerana ianya lebih indah dan berkekalan kenikmatannya. Mungkin ada murid-murid bertanya, apa tu gejala sosial? Boleh terangkan lebih lanjut? Okey, berdasarkan keberbahayaan gejala sosial, Kementerian Pelajaran KPM
telah menggariskan panduan pelbagai jenis gejala sosial dan jenayah yang dilakukan oleh murid-murid sekolah. Kesemua bentuk kesalahan atau gejala sosial ini perlu dijauhi oleh pelajar demi kecemerlangan dalam akademik dan kerjaya. Ingat, tanamkan perasaan benci terhadap semua gejala sosial yang cikgu sebutkan, seperti jenayah, melawan guru, lomba haram, salah guna dadah, mencabul kehormatan, menunjuk perasaan, tingkah laku lucah, kekemasan diri seperti di sekolah berambut panjang, mewarnakan rambut, tidak mementingkan masa, kurang sopan, tingkah laku yang memusnahkan, vandalism, tidak jujur, berbohong, ponteng, dan lain-lain kesalahan yang cikgu sebutkan seperti merokok, menghisap vape dan banyak lagi. Apa sebenarnya punca gejala sosial? Antara punca gejala sosial, kalau mengikut ajaran Islam, hati adalah punca kebaikan dan kerosakan bagi manusia. Sebagai pelajar sekolah, hati yang bersih dapat memelihara diri dari unsur negatif kawan-kawan, persekitaran dan media massa, dan akhirnya menjadi pelajar yang cemerlang, bermotivasi tinggi, rajin belajar, hormat ibu bapa, guru dan bercita-cita tinggi, dan insya-Allah akan berjaya. Namun jika hati yang kotor, yang terdedah dengan unsur-unsur negatif kawan-kawan, persekitaran, media massa dan mengabaikan ibadat, mengabaikan perintah agama masing-masing, akan terjadilah pelajar bermasalah, tidak bermotivasi, malas belajar, ingkar dengan perintah ibu bapa dan guru, serta tidak bercita-cita dan akhirnya melanggar semua perintah agama. Justru itu, para pelajar, jika ingin memelihara kebersihan hati kamu, sangat penting untuk menjauhkan diri daripada gejala sosial. Bagi pelajar yang mungkin terjebak dengan gejala negatif, it's okay, tak apa. Manusia memang selalu melakukan kesilapan. Oleh itu, langkah yang terbaik ialah marilah segera berubah, bertaubat dan berbincang dengan ibu bapa, dengan ahli agama, dengan kawan baik, kawan rapat yang baik, mungkin dengan kaunselor, untuk bertindak ke arah perubahan diri yang lebih baik. Baiklah, itu saja pesanan daripada cikgu. Pelajar yang mempunyai potensi untuk berjaya adalah pelajar yang bermotivasi, bangkit daripada kegagalan dan mempunyai jati diri yang kuat supaya tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Itu sahaja, semoga berjaya. Bye.